Sebab itulah kalimah Allah itu ada mengandungi maksud, sebagaimana semua nama-nama Allah Azza wa Jalla yang lain. Semua nama-nama Allah ada makna dia, ada maksud dia, ada sifat. Setiap nama Allah mengandungi sifat. Sebagaimana nama, begitulah sifat. Termasuklah nama Allah itu sendiri mengandungi sifat. Apa dia sifatnya? Sifat uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Itu sifat Allah lah, satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allah itu dia ialah alladhi ya'lahu kullu syai'in wa ya'budu kullu khalqin. Allah itu ialah satu kalimah yang merujuk kepada satu zat yang segala sesuatu mempertuhankan dia dan segala makhluk menghambakan atau menyembahkan diri kepadanya. Sebab itulah kalimah Allah ni tak boleh sembarang orang guna. Bila Kristian nak guna kalimah Allah ni, itu tak benar. Ada orang kata tak apa Ustaz, bagilah dia guna, sebab kita boleh dekatkan kita dengan agama dia untuk dakwah. Tuan-tuan, dalam kes Herald Catholic Weekly yang berlaku tahun 2009, kan, dia buat official review, dia buat semakan semula penghakiman. Tuan-tuan, tujuan dia orang jahat. Sebab saya handle kes ni, ialah yang handle di mahkamah tu orang negara lah, tapi saya yang menyediakan bahan-bahan untuk literasi lah, ataupun literature di mahkamah. Macam mana kita nak counter hujah orang Kristian. Sebab tuan-tuan, mereka bukannya nak tukar nama Tuhan dia, iaitu Tuhan Bapa tu, kan? Sebab orang Kristian dia ada 3 Tuhan, kan? Yang paling besarnya Tuhan Bapa lah. Dia orang panggil Al-Ab lah, ataupun God the Father, kan? Jadi dia bukannya niat nak tukar nama Tuhan dia tu yang ada dalam Bible, God apa semua itulah, kan? Dia bukannya nak tukar nama Tuhan tu keseluruhannya kepada Allah. Kalau dia nak tukar keseluruhan kepada Allah, ini satu berita baik untuk kita. Makna kata keluar satu keputusan polisi daripada Vatican City di Vatican, untuk semua nganut Roman Katolik supaya ubah nama Tuhan Bapa dia orang, jangan bagi lagi Tuhan Bapa ni, dan panggil Allah macam orang Islam bagi. Alhamdulillah, tuan-tuan, dan kalau betul macam tu. Tapi ini bukan, isu ni bukan. Sebab isu ni ialah dia orang nak terjemahkan perkataan God dalam paper mingguan Herald Catholic Weekly itu yang versi bahasa Melayu, daripada God tu yang versi bahasa Melayu dia nak terjemahkan kepada Allah, bukan Tuhan, dia nak terjemahkan kepada Allah. Adapun dalam Bible dia yang lain, ataupun dalam keluaran penerbitan dia dalam bahasa-bahasa yang lain, baik bahasa Cina ke, bahasa India ke, bahasa Inggeris ke, bahasa-bahasa etnik di Sabah dan Sarawak, dia orang tak guna Allah. Tengok Bible dalam bahasa Cina, dia kekat Shangzu, Tianzu, Shanti. Kalau dalam Tamil dia refer Tuhan God the Father itu, Bapa dia itu sebagai Atma. Dia tak guna Allah. Jadi ini sekadar translation. Dia nak buat terjemahan tu. Jadi kita faham apa tujuan dia. Apa tujuan dia. Sebab tu bagi orang Kristian, tuan-tuan, nama Tuhan dia tak penting. Nama Tuhan tak penting. Panggillah nama Tuhan itu dengan apa nama sekalipun. Dan orang Kristian dia orang terjemahkan Bible dia mengikut tradisi yang menjadi sasaran dia. Mana kata kalau dia masuk ke Sabah dan Sarawak, dia tengok orang ni dulu pegang dengan agama. Kalau dulu dia orang ni pegang dengan agama dinamism ni semua ni, iaitu agama yang sama-sama dewa apa semua ni, tengok dewa dia orang yang paling besar tu dipanggil apa? Dia akan kekalkan nama dewa tu, dia akan translatekan Tuhan Bapa dia dengan nama dewa tu. Yang dia ubah konsep saja tu, konsep ketuhanan itu dia ubah. Ini cara Kristian juga. Jadi tujuannya untuk kristianisasi. Sebab tu kalau dia orang hujah, dia kata benda ni dah ada dalam Bible. Okey, kita kata Bible ni sebenarnya asalnya Bible ini sebenarnya dalam bahasa
Sudah tentulah bukan dalam bahasa Inggeris. Sebab apa tuan? Nabi Isa orang putih. Oh, Nabi Isa orang mereka. Bukan. Nabi Isa alaihissalam yang Allah Ta'ala turunkan kepada Injil itu, dia adalah seorang yang berbangsa, yang berbahasa Syrianiyah atau bahasa Aramai. Bahasa Syria lama. Bahasa Syria lama. Kalau Taurat ni bahasa Hebrew, bahasa Ibraniyah. Ini semuanya rumpun Semitik lah, rumpun Arab lah kita kata, tapi lain dia punya dialek dia, lain sangat. Ya, kalau kita tengok dalam bahasa Aramai, Tuhan dirujuk sebagai Elah ataupun Ilah. Elah ataupun Ilah. Maknanya dalam Injil yang asal dia tak guna Allah, dia guna Elah. Kalau Taurat dalam bahasa Hebrew yang asal, dia gunakan Elohim. Itu bunyi dia panggil Tuhan. Bahkan dalam bahasa Yahudi ni lagi banyak lah. Dia orang reka pula, ada Yahweh lah, ada Adonai lah, ada Jehovah lah. Kita pun tak faham mana satu dia pakai kan? Jadi bid'ah lagi banyak lah dalam Yahudi kan? Jadi tuan-tuan, sebenarnya asal dia orang tak ada pun. Kalau nak kata dia orang merujuk kepada kitab yang asal, kitab yang asal sudah tentulah dalam bahasa Aramai, bahasa Syrianiyah. Sebab Injil diturunkan dalam bahasa Syria kuno. Jadi dia tak ada hujah. Kalau dia mengatakan bahawa dia refer kepada Bible yang ada pada zaman Rom, iaitu selepas daripada zaman Nabi Isa AS. Sebenarnya Bible itu tuan bukan Injil. Dan diakui oleh orang Kristian kerana banyaknya contradiction dan banyaknya versi Bible. Dia orang pening kepala. Sebab tu di barat hari ini ada pengajian yang dinamakan sebagai hermeneutik. Itu satu pengajian yang mengkritik teks Bible. Tuan-tuan, ada tak kita dalam Islam boleh kritik teks Quran? Mana boleh? Kafir murtad kritik teks Quran. Tafsir cerita lain. Ni kritik tuan-tuan. Sebab tu ada di sana tuan-tuan di barat. Dia orang kritik sendiri kitabnya orang. Sebab apa? Sebenarnya Bible itu bukannya Injil. Sebab Bible itu hanya dikumpul selepas 50 tahun kematian Nabi Isa alaihissalam. Pendeta-pendeta yang ada di zaman Rom ketika itu, dia orang masuk Kristian, dia suruh pendeta-pendeta hak sagi baki ada ni supaya kumpulkan kononnya Injil. Dan kita dah tahu dalam Quran sebut fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min 'indillahi yashtaru bihi thamanan qalila. Inilah kerja pendeta-pendeta yang dia orang ni menulis dengan hawa nafsu dia orang sendiri, kemudian dia kata hadza min indillah, ini datangnya daripada Allah. Tujuan nak menjual ni tuan-tuan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dengan harga yang murah untuk keuntungan kepentingan duniawi kedudukan dia orang. Ini kerja-kerja pendeta tuan-tuan pada zaman Rom. Maka dikumpulkanlah, akhirnya jadilah satu kitab yang namanya Biblos dalam bahasa Greek. Jadilah satu kitab yang namanya Biblos. Dan orang Greek merujuk Tuhan itu sebagai Theos ataupun Kurios. Tak ada juga Allah. Kemudian ditranslatekan yang bahasa Greek itu kepada bahasa Inggeris, maka jadilah Bible. Ada orang putih kata God. God ni devil pun ya juga. Itu yang sebenar. Tiba-tiba sampai kat Malaysia, God terjemahan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Siapa ajar dia? God ni generator kan? Jadi kalau dia terjemahkan Tuhan. Jadi dalam Islam tuan-tuan, nama Allah Azza wa Jalla bukan rekaan kita. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dia akidah kita. Bagi Allah nama-nama yang maha baik, maka kamu seru dia dengan nama-nama dia. Jangan reka-reka, tak boleh. Sebab nama-nama Allah Ta'ala ini tauqifi, wahyu. Orang Kristian dia pakai belasah aja tadi kan. Dia nak panggil Tuhan tu pakai nama apa pun tak ada masalah. Tapi kita orang Islam tak boleh, kerana nama Allah tauqifi dalam Quran. Ini dia, Allah merujuk kepada Ismul Zat, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Razzaq, Fattah,